Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar player-player semua? Bersama dengan saya, pejuang kita ya. Seperti macam biasa, saya harus bertemu dengan saudara, address saudara. Saya nampak tadi Datuk Rahman Bakar pada bersama. Itu Wira daripada Terengganu tu. Hai. Ini macam mana ada yang ini ni dia live. Ni ada masuk live. Okey, apa khabar Saudara Azlan Yusof, Saudara Syaful Springs, Rosiah Aroy, Muhammad Noroman tu, Muhammad Mahari, Rubidin. Rubidin ini hari-hari Datuk dia muncul dalam saya punya wife, Pak Ngah Canai, Aizillah Abdul, Atan Cik, Jor, Abang Tebing. Apa khabar orang Perak? Noaiti Mutia. Yang mana tak sempat saya sebut satu persatu, jangan risau. Malam nanti saya akan address satu persatu ya. Jangan risau. Selepas saya usai live ini, saya akan santuni. Okey, seperti biasa laporan tentang COVID-19. Hari ini terdapat peningkatan. Semalam 1041 orang. Tapi hari ini jumlah keseluruhannya adalah 1096 orang warga bangsa kita yang dijangkiti oleh virus corona dan mengundang kematian sebanyak 3 orang. Artinya jumlah kematian terkumpul di negara kita adalah 335. Jumlah keseluruhannya tinggi ya. Dan di Sabah alhamdulillah nampak gayanya ada trend penurunan. Daripada 660 dia turun 512, dia turun 346. Hari ini cuma 311. Kita berdoa dan mengharapkan agar warga di Sabah berusaha untuk melakukan penjarakan sosial dan sebagainya. Ya, Salam Saleh, apa khabar? Kemudian di Labuan tu ada 13, semalam 12. Di Sarawak alhamdulillah warga Sarawak, orang Sarawak hebat. Semalam tak ada, hari ni pun tak ada. Tapi di Kedah awak cek, semalam 6, hari ni 16 tu. Orang Kedah. Di Penang alhamdulillah semalam 17, hari ni 15. Di Perak, yuk apa hack koma ni? Semalam 24, kemudian naik lagi 29, hari ni 55. Yuk, Raban Tebin orang kita yuk. Jangan begitu. Aduhai orang Perak. Jagalah kesihatan kita, jaga kebersihan, jaga keluarga kita ya. Di Selangor, Datuk, tak sedap hari ni Datuk. Ya, tinggi sangat. Daripada 153 dia naik 402 orang, hari ini 603 orang warga Selangor. Ini you punya rakyat Datuk. Di Kuala Lumpur dia berkurangan. Semalam 68, hari ini 30. Di Putrajaya cuma 1 orang jangkitan, semalam tak ada. Di Johor semalam 33, hari ini 9. Di Pahang, tahniah orang Pahang, hari yang ke-19 itu. Sifar COVID-19. Di Terengganu juga tu, alhamdulillah sifar juga 2 hari berturut-turut. Cuma di Kelantan ada peningkatan. Ya saudara Azmi, apa khabar orang Kelantan? Gapo dia mau naik sok mohnya? Dulu dah kurang, naik 17, naik 19, turun balik 7, hari ni naik balik 8. Dan warga Perlis, awak cek, dah elok, dah cantik dah cek. 8 minggu berturut-turut, hari ni ada seorang pula dijangkiti. Tapi Datuk saya yakin bahawa ini semua adalah ini tidak lain tak bukan kerana cuaca dan mungkin mereka yang datang rentas kawasan tu ya. Baik, laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca melaporkan bahawa bermulai hari ini hingga besok hujan lebat tu. Hujan lebat di kawasan Semenanjung, kecuali di Pahang, Melaka dan Johor. Tetapi di kawasan-kawasan lain, di Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, especially Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Dijangka hujan lebat. Terengganu, di Besut, di Kuala Nerus, di Ulu Terengganu, di Kuala Terengganu dan Marang. Di Selangor juga tu mungkin hujan besok. Hari ni pun hujan tu ya. Di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okey, angin kencang bertiup. Para nelayan nampak gayanya duduk di rumah lah. Nak buat macam mana? Musim inilah katanya kalau dalam keadaan kalau nelayan pun tak boleh turun ke laut tu, bagaimana kehidupan mereka tu. Ini yang selalu cakap setiap malam. Kita harus bersimpati tu ya. Baik. Usai saya membeli laporan, tidak lupa kita tu. Ini sunnah Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, menurut Abdullah bin Amru bin Al-Ash, dia berkata bahawasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 2 jari dari sekian jari Allah yang maha pemurah. Allah SWT akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya.
Setelah itu Rasulullah SAW berdoa. Ini doa Rasulullah ni elok kita baca. Saya tak cakap dalam bahasa Arab tu sebab saya bukan orang Arab, nanti salah sebut nanti lain maknanya tu ya. Doa Rasulullah daripada Allah, dia kata, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Jadi kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Sesungguhnya al-khalib itu hati itu berasal daripada perkataan taqalub yang bermaksud kerap bertukar, iaitu berbolak-balik. Mati manusia tu. Gitulah keadaannya hari ini laporan. Okey, Tok, selesai ini kita masuk bab e-commerce. Tujuan saya buat e-commerce tu untuk mengiklankan barang-barang saudara kita, mereka yang berniaga tambah-tambah dalam ekonomi sekarang ni, Tok. Itu pertama sekali tentulah dinding manis Siti Farehah 017 711 4300. Saudara nak memesan boleh dinding manis Siti Farehah 07 711 4300. Kemudian anak saya ni dapat berniaga, mak dia buat kuih, Dok. Kuih bahulu berdal. Orang Perak panggil bahulu berdal. Bahulu ni sedap, Dok, dia besar. Tu dia, Dok, dalam gambar tu. Dia banyak ni, ada rendang tok. Itu bahulu berdal tu. Dulu kalau zaman dulu sedap. Kemudian ada pelbagai keripik bawang, keripik peria, keripik tempe, salted egg dan sebagainya. Dan juga tidak lupa tu buku yang saya buat. Ini kena promo lah buku sendiri tu. Iaitu buku pertama sekali, iaitu Rahsia yang Terpendam. Iaitu kisah buku yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Perjuangan politik beliau. Begitu juga dengan diary Datuk Harun. Allah yarham Datuk Harun. Ini seorang pejuang kita. Dia mencatatkan diary dia sepanjang berada dalam penjara selama 6 tahun. Every day. Without fail. Tapi ada yang panjang, ada yang pendek. Saudara mau mendapatkan buku itu, bolehlah berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Kemudian jangan lupa juga, ini produk daripada ni, sebenarnya produk saya tak bawa kotaknya tu. Ini produk sahabat kita. Itu saudara Azhar Raziz Zainal daripada Batu 614 Jalan Kaki Bukit Besri. Di Perlis Indra Kayangan. Itu susu Sea-Joy, susu kolostrum. Dapat laporannya kata ramai orang dah cuba susu ini bahawa cukup berkhasiat. Iaitu susu Two-Joy, susu kolostrum. Saudara nak mendapatkannya boleh berhubung dengan saudara Azhar Aziz Zainal ataupun Azhar Rizan 010-4355-484 010-4355-484 ataupun warga di Sabah dan Sarawak dan juga Brunei boleh menghubungi saudara Mus 009-835-6690, iaitu untuk orang Sabah ya, 09835-6690. Okey, kemudian untuk yang warga di sekitar Lembah Kelang tu, ini Kizinis Fruits, dia buat bahan-bahan import, iaitu buah-buahan. Ya, buah-buahan import tu, pembekal buahan, kualitinya grade AAA. Dia penghantaran di area Lembah Kelang. Boleh layari Instagram atau Facebook Kizinis, KIZININS Fruits. Buah apple, buah strawberry, buah kiwi gold, rasa manis dan rangup. Boleh hubungi Syauqi 012-357-5703. Syauqi 012-357-5703. Habis tentang bab e-commerce. Jamilah Sabran, teringin Datuk, baulu, tapi suami saya kencing manis. Kalau kencing manis, itu beyond. Boleh minum susu lah pula tu. So, Jamilah, Puan Jamilah. Saudara Syarul, Saudara Zabidi Nordin, Saudara Mahdi Hashim. Salam. Saya ingat Saudara Mahdi punya soalan tu ada rasa dalam ni. Okey, Tok. Kita mulakan perbincangan kita malam ini. Malam membalun dan membedal. Terlebih dahulu, Tok, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Ini yang dituntut oleh rakyat. Ini yang dituntut oleh seluruh warga. Iaitu perlukan moratorium oleh sistem perbankan maupun finance company dan sebagainya. Serta duit IPF, duit mereka tu. Dia nak 10,000 je, bukan nak banyak. Ya, dan tajuk kita malam ini, saya bersama dengan dia mantan senator. Datuk Megat Zulkarnain. Bapaknya adalah guru silat. Tan Sri Omadlin, Tok ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Selangor milik siapa. Datuk Megat juga adalah sebagai timbalan pengurusi UMNO Selangor. Dia seluruh
untuk nasib UMNO politik di Selangor ni berada di tangan Datuk. Datuk ni dulu hebat. Dia orang perjuangan. Kalau saya masih ingat waktu beliau menjadi chef division dalam sukan C dulu tu ada berlaku peristiwa apabila bendera kita diterbalik kan Dok ya? Terbalik, salah. Rasanya Datuk rasanya yang lengan nak masa tu Dok. Dan beliau melakukan protes dan keluar dalam akhbar bukan saja di negara kita, di seluruh Filipina, di seluruh South Asia, the chief division grumble because of the Malaysian flags was overturned. Tak gitu Dok? Kemudian jangan lupa di senator ni, masa dia senator tu saya cukup seronok bila saya pergi parlimen, dia berdebat antara isu yang paling kita warga Melayu Islam seharusnya tutang budi dengan beliau. Kerana beliau memperjuangkan dalam IC itu buat DAP ke tu tak masa tu? Ya, Senator Ngeh Hock Cheng. Okey, daripada Senator Ngeh Hock Cheng daripada parti DAP mau membuangkan perkataan Islam itu dalam IC, maka beliau hampir berlengah lah. Tetapi menghormatilah parlimen itu bukan boleh, ada cara lah untuk berbual sebagainya. Jadi Tok say something untuk you punya peminat sebelum kita meneruskan. Silakan Datuk Megat Zulkarnain. Pertamanya saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk nak air sejuk Dok? Air panas? Sila. Ya. Buat semua pelayar-pelayar. Ya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan semua pelayar berada dalam keadaan sihat walafiat. Ya Dok. Dijauhkan daripada segala musibah yang sedang melanda sekarang ni. Ya. Dan saya juga nak ucap terima kasih pada anda saya, Datuk Kamal Amir yang sudi datang ke Bumi Gombak. Ya, datang ke Gombak dan sudi untuk mengundang. Saya amat berbesar hati lah. Dapat bersama dengan tokoh yang tak asing lagi. Terima kasih Dok. Dalam dunia kewartawanan dan pastinya orang yang cukup berpengalaman dalam dunia politik tanah air. Terima kasih banyak. Ya Dok. Kerana Datuk atas undangan ini. Okey. So, Datuk Megat Zulkarnain sebagai timbalan pengurusi UMNO Selangor dan juga ketua UMNO bahagian Gombak. Di sinilah, di bumi inilah hadirnya seorang ahli parlimen yang cukup kontroversi. Apa perasaan orang Gombak kalau ahli parlimennya itu Datuk dikaitkan dengan isu ketiadaan moral, peristiwa disandarkan. Saya malah nak sebut tu benda tu. Sebab itu berupa peribadi, tetapi rasa-rasanya tu apa yang berlaku. Kalaulah benda tu berlaku yang heboh dalam media sosial. Apa perasaan Datuk sebagai ketua bahagian? Itu Azmin Ali. Ya. Saya pertamanya nak menjelaskan di kepimpinan UMNO bahagian. Kita tidak ada kerjasama politik. Di bahagian ni tak ada kerjasama politik. Yang saya dan keseluruhan kepimpinan UMNO bahagian jalinkan bersama dengan beliau dan juga parti yang beliau berada sekarang. Ini adalah kerana kita menghormati suara akar umbi dan saya sendiri kandidat Datuk memang berpegang kepada prinsip. Walaupun kita mengetahui Perikatan Nasional telah pun ada kesefahaman di kalangan ahli-ahli parlimen, tetapi ia tidak melibatkan parti secara keseluruhan. Jadi pendirian saya dan UMNO bahagian Gombak jelas kita tidak ada kerjasama politik di peringkat parti dan kita akan berjalan secara bersendirian. Di Gombak yang pasti kita akan ada kerjasama yang cukup baik bersama dengan PAS kawasan Gombak dan juga bersama dengan komponen dalam Barisan Nasional MIC dan MCA. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada MIC dan MCA bahagian yang tetap bersama dengan UMNO bahagian tidak menjalinkan sebarang kerjasama politik. Banyak perkara lain yang kalau saya nak sebut mungkin waktunya tak cukup malam ni. Tetapi secara prinsip saya mesti pertahankan prinsip itu kerana UMNO bahagian kita ada pendirian dan prinsip kita yang tersendiri. Jadi sehingga hari ini saya fikir umum mengetahui kita dah buat kenyataan dan kenyataan saya pun jelas bersama dengan PAS kawasan Gombak. Di Gombak hanya ada muafakat nasional. Sahaja. Ini UMNO dan BN dan PAS. Full stop. Yang lain kita tidak ada kerjasama politik. Jadi saya mudah, saya ni bukan saya orang silat. Jadi mudah, kita tak main politik sangat. Sekejap ada jelas. Kami di Gombak jelas hanya muafakat nasional. Ni Yuan Kasim tu dia kata. Yuan Kasim dia kata bersihkan Gombak dari semburit.
Apa pandangan Datuk? Yang ni kita tunggulah sampai masa PRU yang ke-15. Kita akan buat pendirian kita sendiri. Nah, ini diksi-diksi pun dia kata reject PBM tu. Nah, saya nak bertanya Datuk sebab siang tadi ramai juga pelayar-pelayar sudah mengirimkan persoalan kepada saya. Dia pertama sekali dia kata dia menzahirkan kemarahan yang amat sangat terhadap speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Datuk jangan lupa bukan hanya sekadar bercakap soal di Gombak saja. Ini tentang Selangor as a whole. So bila speaker ni dia pandai cakap Jawa. Jadi dia menggunakan isu bahawa dia boleh cakap Jawa, maka dia memikat hati pengundi-pengundi di Skincan, maka dia menang dalam DUN Skincan. Nah, naik jadi speaker baru kita nampak the true colour of that. Bila dia kata orang Melayu, wakil rakyat Melayu tak boleh pakai baju Melayu kecuali hari Jumaat. Sila Datuk jelaskan sikit, Dok. Saya memang secara kita tahu DAP ni dengan kita memang tak boleh. Sebab itu bila Senator Ngeh Hock Chair mencadangkan supaya penggunaan perkataan kaum dicadangkan di Dewan Negara, manakala Datuk mungkin umum mengetahui Dewan Negara ni ada dewan yang tertinggi dalam negara. Selepas Dewan Rakyat dibawa ke Dewan Negara. Jadi dia bawa terus ke Dewan Negara mencadangkan penggunaan kaum. Dalam kad penalan bila saya ribat balik, saya kata tak ada kaum. Dalam kad penalan kita hanya tertulis Islam saja. Makna perkataan Islam saja yang ada dalam kad penalan kita. Bermaksud yang tersiratnya ialah dia nak minta supaya digugurkan perkataan Islam. Saya fikir ini ada logi DAP daripada dulu yang akan kita tentang. Kewujudan UMNO sehinggalah ke hari ini, Alhamdulillah DAP belum pernah kita ada kerjasama politik dengan DAP. Ideologi DAP tidak sama dengan UMNO dan kita anggap DAP secara ideologi politiknya adalah musuh kita. Apatah lagi di Selangor dengan speaker yang biadab, yang saya fikir cara terang-terangan bila adun-adun ahli Dewan Undangan Negeri kita hadir menggunakan pakaian baju kebangsaan. Itu bukan baju Melayu, itu baju kebangsaan. Baju kebangsaan samalah kan Datuk macam Islam agama persekutuan. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Bahasa resmi negara. Baju Melayu adalah baju kebangsaan. Dan dalam peraturan Dewan Undangan Negeri dia tak tulis mestinya menggunakan pakaian suit untuk hadir. Tak boleh menggunakan baju kebangsaan. Tapi kebiadapan speaker Dewan Undangan Negeri daripada DAP ni kita nampak. Dan ini bukan kali pertama. Dia dah ada 2-3 kali lah cuba merendahkan martabat kita. Jadi saya fikir 22 bulan di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, bukan hanya di Selangor, malahan di seluruh negara, orang dah nampak siapa sebenarnya DAP. Dan kita konsisten dalam hal ini. Di negeri Selangor, siapa saja yang bersama dengan DAP, insya-Allah akan kita tentang dan kita lawan. Senarionya mungkin berbeza dengan PRU yang lepas. Jadi sebab itulah saya suka nak mengingatkan diri saya dan nak menyampaikan kepada pelayar-pelayar yang ada, terutamanya orang-orang Selangor, kita ada kerja yang besar selepas ini untuk mengenyahkan Pakatan Harapan daripada Selangor. Ini isu speaker, isu air, isu ketidakstabilan dalam kerajaan negeri menguruskan masalah-masalah rakyat. Saya fikir banyak perkara yang mesti kita fikir dan kita buat satu keputusan yang saya rata-rata lah kan Datuk, saya tengok rakyat Selangor khususnya mereka dah tahu siapa yang mereka akan pilih dalam pilihan raya yang akan datang. Berbalik di isu Gombak ni, kita agak kesal sikit sebab Menteri Besar di Gombak ni ialah saya datang daripada Gombak. Dan bukan hanya sekarang, sebelum ni pun Menteri Besar daripada Gombak juga. Jadi orang Gombak telah ada Menteri Besar selama hampir 8 tahun. Tapi sayanglah Gombak tinggal macam ni, macam yang kita tengok sekarang. Tak ada apa yang boleh kita banggakan. Tak ada pembangunan, Dok, Tak ada bangunan. Satu mercu yang boleh kita nampak. Being Menteri Besar kan Datuk. You are the most powerful personality in the state. Dari segi politiknya. Kuasa-kuasa eksekutif politik ada pada Menteri Besar. Tapi 8 tahun kita ada Menteri Besar daripada Gombak ni, kita tak nampak ada sesuatu yang boleh warga Gombak banggakan. Berbeza masa dulu, masa Tan Sri Muhammad Taib.
Ya. menjadi Menteri Besar, datang daripada Dun Batangkali. Ya. Kita boleh tengok pembangunan di Dun atau Parlimen Hulu Selangor. Ya. Datuk Seri Hertoyo sendiri. Ya. Pergilah tengok ke Sungai Besar sekarang. Ya. Satu new township yang boleh dibanggakan peninggalan daripada anak jati Sungai Besar menjadi Sungai Panjang menjadi Menteri Besar. Ya. Tan Sri Allahyarham Tan Sri Abu Hassan di Kuala Selangor. Ya. Pergi ke Kuala Selangor, satu new township pembangunan. Di Gombak saya kesal, tidak ada satu pun yang boleh kita banggakan. Inilah mercu yang kita dapat daripada kepimpinan Menteri Besar yang ada di datang daripada bumi Gombak ni. Jadi mungkinlah sebab MB yang ada sekarang ni dia anak Johor. Dia punya sentimental value tu tak ada. Bukan anak Selangor. Berbeza dengan kita yang anak Gombak, lahir di sini, bersekolah di sini, menginap di sini, membesar di sini. Sentimental value itu ada kepada Gombak dan Selangor sebagai anak jati dalam negeri ini. Jadi saya rasa benda ni kita akan war-warkan supaya dalam pilihan raya yang akan datang DAP dan sekutu-sekutunya mesti kita lawan habis-habisan. Ya, saudara mungkin lain saudara kadang-kadang apa sangkut-sangkut dia. Ini sangkut-sangkut biasalah RBA ni Datuk. Dia memang mereka sedang hacking kita tapi tak apa, kita terusan. Tak ada masalah tu. Bagi saya setiap malam bila saya bersiaran, mereka hack macam-macam kita. Mereka lakukan, tak apa. Saudara player-player teruskan, jangan risau sebab after all dia akan come back balik Jadi ini kami orang Gombak tetap dengan UMNO. Ini daripada Farid Muhammad ni Datuk. Alhamdulillah. Norma Johan, Assalamualaikum. Datuk. Kemudian Nazman Man, Tok Semurid Jahanam Negara tu. Kebanyakan apa yang saya dapat pelai-pelai, mereka tak boleh terima Azmin itu. Baik, Tok, ini tentang 2-3 hari lagi ni Parlimen bersidang dan akan memutuskan tentang bajet dan sebagainya. Ini saudara Marzuki Hashim, dia masuk dalam pertanyaan, dia kata apa komen Datuk tentang sebab kalangan ahli Parlimen daripada Parti Pembangkang mereka jelas tak mau menerima tentang bajet. Tapi tentang ahli Parlimen kita ni berbolak-balik. Sedangkan tuntutan UMNO jelas. UMNO mahu pertama sekali bajet ini direview. Mesti diubah suai balik untuk rakyat. Yang kedua, UMNO menuntut agar kumpulan wang sepenuh pekerja berhubung dengan 10,000 pengeluaran itu mesti dilaksanakan secara tuntas. Bukan secara bersasar untuk semua. Setiap pemegang atau penyimpan dalam kumpulan wang sebenar pekerja, mereka perlu boleh dibeli kelulusan untuk keluar untuk mereka 10,000. Sebab nak hidup tu, bukan untuk nak berjodi. Survival, Dan juga tentang moratorium, hutang dengan bank, hutang dengan finance company, kereta akan ketarik, ada rumah kena lelong dan sebagainya. Ini masih belum berjawab sehingga hari ini. So jadi apa seruan Datuk kepada ahli-ahli Parlimen? Ya, saya melihat buat kali pertama lah Datuk dalam sejarah negara ni kita membentangkan belanjawan dalam keadaan yang tak pernah kita lalui seperti ini. Betul. Ever since the first pilihan raya yang pertama 1955 sehingga sekarang tak pernah kita ada suasana seperti ini. Hanya pada tahun 69 bila berlaku sedikit ketegangan antara kaum. Tetapi selepas itu smooth sailing. Jadi sebab itulah saya amat bersetuju dalam keadaan extraordinary seperti ini, the budget has got to be also extraordinary. Dan ahli-ahli Parlimen yang ada pun mesti mengambil kira kepentingan yang lebih extraordinary. You must give a serious thought. Maknanya satu pemikiran yang lebih daripada biasa. Kita menjunjung titah Kebawduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong meminta supaya bajet ini diluluskan untuk bantuan COVID kepada rakyat. Jadi maksudnya pada tafsiran saya ialah kalau ianya memberikan kepentingan keutamaan kepada rakyat dalam rakyat sedang melalui proses kehidupan yang cukup perit dan ketika yang pedih pada waktu ini, saya fikir kita boleh perhalusi bajet itu dengan lebih teliti. Dan it is okay kalau perlu ada pindaan supaya bajet itu dapat menepati keperluan rakyat pada hari ini. Saya suka nak bercakap sikit Datuk. Mungkin pada PRU yang 14. Kita waktu itu kita tahu 2 tahun setengah izinkan saya. 2 tahun setengah bertali arus pada tahun 2015 sehingga pilihan raya yang ke-14 rakyat bertali arus didoktrinkan dengan segala bentuk fitnah,
segala bentuk panggilan kepada pemimpin-pemimpin utama kita. Dan akhirnya pada 2018, bila mereka dah buat keputusan, kita nampak keputusan itu tidak memihak kepada kita. Jadi pada saya, this time around, kita jangan nafikan lagi sekali suara mereka. Dia needs. Mereka memerlukan. Jadi saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi, Presiden UMNO, dalam ucapan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, dan juga Datuk Seri Mak Mazlan dan lain-lain, yang bertegas menyatakan ini mesti diberikan perhatian. Dan sehinggakan kita mohon supaya ada pindaan. I don't think it is a popularity untuk nak gain popularity. Ini soal the needs. Ini soal the needs. Bila soal the needs ini extraordinary. Jadi pada saya, janganlah ada andaian kalau sekiranya ada di kalangan ahli-ahli parlimen yang datang daripada kerajaan ini yang tidak menyokong untuk kepentingan rakyat diberikan tafsiran atau panggilan-panggilan yang tidak sewajarnya. Sebab dalam keadaan sekarang, saya fikir semua orang terkesan yang amat besar daripada pandemik yang sedang berlaku sekarang ini. Tok, banyak ni masuk daripada orang Gombak ni tu. Mencari kedamaian lah, Yuan Qasim lah. Dia kata saya penghuni Gombak, tolak Azmin. Mencari kedamaian, dia kata kami ahli UMNO Gombak, tolak PBM. It is your task, Datuk Seri. Bahawa bagi saya melihat apabila masalah kerjasama dalam ini, nanti kemungkinan kalau Gombak ini ada pula diturunkan calon daripada Parti Pribumi. Apa pandangan Datuk? Saya dah buat kenyataan kan Datuk secara terbuka di Facebook saya. Kita tidak ada hak untuk menghalang Azmin. Siapa saya nak bertanding? Tak ada masalah. Dan saya pun maklum pada pimpinan UMNO di bahagian Gombak, jangan kita buat keluar pada Gombak, tak boleh. Sebab dia incumbent. Tetapi dia juga tidak boleh menghalang siapa pun nak bertanding lawan dia. Itu saya nak tahu tu. Raya yang akan datang. Pada saya sebut juga kalau dia boleh susun di Sabah. Takkan kita tak boleh susun di Gombak. Untuk kepentingan rakyat Gombak. Warga Gombak. Jadi saya pun dah sampaikan jelas to me, saya tak ada nak main-main politik ni, cakap. Pada saya mudah, jelas, supaya sampai masa dan ketika kita akan memohon kepada pucuk pimpinan parti untuk membenarkan calon daripada Muafakat Nasional, as per today, Muafakat Nasional, UMNO dan PAS. Hanya UMNO dan PAS saya bertanding di Gombak. Untuk bertanding di kerusi parlimen dan juga don-don yang ada dalam bahagian Gombak. Datuk, berapa sebenarnya tu kursi diperlukan untuk kita mentadbir Selangor? Sebab Selangor ni kita hilang. Sekarang ni di Selangor cuma ada 3 kursi je tak? Ada 5. Ada 5. Aduh. So berapa sebenarnya kursi diperlukan? Kita perlu 29. Kita ada 56 don. Jadi untuk simple majority ialah 29. 29 kursi don. Yalah kalau kita lihat kan Datuk daripada jumlahnya, UMNO ada 5, 1 PAS. Nampak macam jauh sangat. Tapi pada saya dalam politik nothing is impossible. Nothing is impossible. Kalau kita tak berusaha, kalau kita tak masuk gelanggang, mana kita nak tahu kita menang atau kalah. Dan saya yakin berdoa mudah-mudahan rakyat Selangor akan memberikan sokongan kepada Muafakat Nasional seperti yang telah pun Tan Sri Noh, bos saya, pengurusi Badan Perhubungan, jelaskan. Kita di Selangor kan Datuk jelas. Kita dah maklum, Tan Sri Noh dah maklumkan dengan jelas, hanya Muafakat Nasional di Gombak. Kita akan pastikan tidak berlaku pertembungan di peringkat parlimen maupun DUN antara UMNO dan PAS. Dua saja. Maknanya kalau UMNO lawan di situ, PAS tak ada. Jadi kalau PAS bertanding di situ, UMNO tak bertanding di situ. Dan kita dah konsensus. Kita dah siap dengan pimpinan PAS Dah siap. Kita ada hubungan yang cukup baik dengan pimpinan PAS negeri. Apatah lagi saya dengan pimpinan PAS kawasan Gombak. Cukup luar biasa hubungan yang didorong dan dibantu oleh Allah ni. Kita ada satu hubungan yang kuat. Jadi dah siap, di Selangor dah siap, di Gombak dah siap. Tinggal lagi kita mohon supaya pucuk pimpinan membenarkanlah Muafakat Nasional di Gombak. Dan kita dapat pendirian, kalau sekiranya kita terpaksa bertembung dengan bersatu, kita tidak ada pilihan. Seperti kita akan bertanding di mana-mana. Ni saudara Nazman Man daripada Hulu Kelang lah. Dia daripada Parlimen Gombak juga tu Hulu Kelang. Hulu Kelang bawa dulu. Nazman Man pun sama juga. Dia tak mau ni apa ini, mereka cuma nakkan
UMNO dan PAS saja. Alhamdulillah. So, Datuk kena tahu bahawa Selangor ini adalah negeri yang paling penting bagi negara kita. Ia menyumbang 46% KDNK pada ekonomi negara. Bukan ekonomi negeri, ekonomi negara. Dan sudah pun 12 tahun Dok, ya. Kita diperintah oleh pembangkang dan tidak ada pergerakan. Yang kita nampak sekarang ni, masalah demi masalah timbul. Masalah air tak ada. Saya semalam rumah saya pun tak ada air juga Dok. Silih berganti. Kemudian begitu juga dengan pentadbiran yang cukup kucar kacir. Malahan saya terkejutlah. Minggu lepas saya dah bercakap bahawa tiba-tiba saja Selangor nak mewujudkan muzium monyet. Muzium monyet. Hebat orang Selangor ni Dok. Saya bukan orang Selangor, saya orang Perak Dok. Saya rasa macam dah ada calon-calon yang nak letak dalam muzium. Nampaknya begitulah. Pada saya, isu air ni, walaupun banyak sangat yang digunakan alasan pencemaran dan sebagainya. Tapi kalau dah berlaku berulang kali, pada saya kerajaan negeri mesti bertanggungjawab. Saya masih ingat ikan Datuk pun ingat bila Tuanku Sultan dia memula Tuanku Sultan telah bertitah tutup. Tutup semua kilang-kilang haram. Itu satu hal lagi tu. Jangan orang Selangor lupa ni. Bila Tuanku dah bertitah tutup. Tapi akhirnya kerajaan negeri Menteri Besar mohon supaya diberikan tempoh sehingga hujung tahun. Dan kita tahu di belakang kilang-kilang haram ni siapa dia punya mastermind. Jadi pada saya ini tak boleh langsung kita berkompromi. Sebab bila melibatkan kepentingan umum, kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dia tak kira yang tak ada air ni bukan hanya orang UMNO, orang PKR, orang PAS, orang apa parti pun. Dia kena semua. Jadi pada saya bila kerajaan negeri membuat kenyataan seperti itu, ada seseorang ataupun sebahagian yang cuba dilindungi untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi pada saya ni tak boleh kita maafkan. Ni Taram Shah Saleh daripada Muar Johor tu. Dia kata betul lah Duk cakap tu. Kerana mereka boleh tikam dari belakang. Yalah, pengarah pilihan raya pun main belakang juga kan. Pengarah pilihan raya PBM. Dia kata apa? Jadi apakah BM mereka juga boleh lakukan juga perkara itu bersama di kawasan Parlimen Gombak. Parlimen Gombak ada berapa kursi Dewan Negeri Dok? Kita ada 3 Dun. Dun Hulu Kelang, Dun Gombak Setia, dan Dun Sungai Tua. Yang sekarang ni kita ada ni dalam Dun Sungai Tua. Oh, ini Sungai Tua ni? Ini Dun Sungai Tua. Dun Menteri Besar lah? Menteri Besar monyet lah. Bagi saya sebab dia mewujudkan, Exco dia mewujudkan ini. Eloklah ada cadangan. Eloklah duduk kat situ Dok. So now Datuk, masalah di Selangor ni tu, dia terbagi pada dua. Satu is urban area, satu is rural area. Jadi kalau urban area ni kawasan-kawasan bandar yang dah maju macam di Bangi, di Selayang for example, di Gombak sendiri, begitu juga di kawasan Ulu Kelang yang dah bangun, ni dibangunkan. Di kawasan Petaling Jaya, di Damansara. Ini semua kursi-kursinya, monopolinya adalah pengundi-pengundi daripada kalangan bukan Melayu. Dan kita juga bergantung kepada kawasan rural area. Rural area daripada Sabak Bernam. Daripada Sabak Bernam dah melompat pula Dok kan. Bagaimana Dok rasa Sabak Bernam kali berlompat? Itu UMNO, kursi UMNO. Pasti akan lawan Dok ya? Pasti. Fasiah tu kita lawan Pasti. Begitu juga macam di Tanjung Karang. Ada tempat ini perhubungan Tasino. Di kawasan di Kelang, Kapar tu ada pengundinya bercampur-campur. Tetapi di kawasan Kuala Langat, di kawasan Ulu Langat, di kawasan Bangi, di Sepang. Sepang ni saya dapat laporan dia tu. Wakil rakyat tak turun langsung. Dah banjir dah di Sepang. Dua-dua wakil rakyat tak turun. Satu ahli parlimen daripada PAN dan satu lagi Dewan Negeri pun tak turun. Kesian rakyatnya. Mereka cuma nakkan pangkat, nakkan darjat. Kata dapat duit masuk tembolok masing-masing tu. Saya rasa inilah pemimpin-pemimpin yang perlu disingkirkan. Jadi Datuk merasakan bagaimana pemerintah? Datuk sebagai timbalan ketua perhubungan tentu memikirkan dari jumlah kursi kita berapa di rural area dan berapa di urban area. Kita ada 56 kursi DUN seperti sebut tadi. Dan ada 37 kursi DUN yang mana 50% ke atas ialah pengundi Melayu. Gombak sendiri kita ada 78%. Tapi maksud saya kawasan di luar bandar yang dianggap sebagai maknanya kalau secara komposisinya kita masih ada ruang untuk kita mentadbir kerajaan negeri ni.
Boleh Boleh. Sebab kita ada jumlah kerusi yang cukup, Ya. yang didominasi oleh majoritinya pengundi Melayu. Mana at the end of the day, kita kena tengok mana kursi-kursi yang ada. Jadi saya fikir ini bukan lagi secret, ini diketahui umum sebab semua orang boleh tengok jumlah pengundi. Jadi yang ni kita sedang ada strategi kita bagaimana untuk kita pastikan kursi-kursi, terutamanya kursi-kursi majoriti Melayu ni akan dapat kita Rampas balik dalam pilihan raya. Macam Kandida Datuk untuk makluman, masa pilihan raya kecil Semenyih, kita kalah di pilihan raya kecil Semenyih masa pilihan raya yang ke-14 dengan jumlah yang agak tinggi. Kemudian bila dicampurkan, kita kalah 9,000 hampir masa tu, dicampurkan undi UMNO dengan PAS, pun kita masih kalah lagi. Jadi bila kita berlaku pilihan raya kecil, Semenyih menang 3,000. Jadi bermaksud ada sentimen sesuatu yang berlaku masa pilihan raya umum yang ke-14. So retinya Datuk, walaupun ada peluang. peluang. Walaupun kalau takdir UMNO bertanding bersendirian pun ada ruang untuk ini. Saya yakin sebab rakyat Selangor pun dah bosan dengan pimpinan ni. Bukan hanya keadaannya sebegitu, hidup rakyat tidak ditangani. Cuma sebagaimana apabila saudara Muhammad Helmi tu. Muhammad Helmi bertanya, dia kata, salam Datuk, dia kata, kalau ada PRU 15 nanti, bolehkah UMNO mendapat 2/3 majoriti? Kerana dia kata takut jadi macam Sabah. Last sekali mengundang COVID yang datang, kursi tak dapat, rakyat yang menderita, mereka terus memerintah. So apa pandangan Datuk sebagai timbalan pengurusi perhubungan negeri Selangor? Sebab tu apa yang berlaku di Sabah tu saya ingat satu pengajaran yang baik. Tetapi di Selangor sebab tu saya maklumkan awal tadi kan Datuk, kita dah siap semua. Kita dah persembahkan kepada kepimpinan tertinggi UMNO dan kita pun dah bincang dengan PAS dan kita dah ada satu konsensus kata putus antara Muafakat Nasional, UMNO dan PAS di Selangor. Jadi supaya apa yang berlaku di Sabah ini mungkin kita kalau boleh kita minta tidak berlaku di Selangor. Kita faham dan kita tahu ada tangan-tangan yang sedang cuba untuk menggagalkan Muafakat Nasional UMNO dan PAS di Selangor. Dengan mungkinnya ada nak pihak ketiga nak masuk. Tapi atas pendirian yang tegas yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh, Pengerusi Perhubungan mendapat sokongan daripada semua pimpinan ketua-ketua bahagian, kita pertahankan Muafakat Nasional di Selangor. Jadi pada saya apa yang berlaku di Sabah satu pengajaran yang baik. Sebab tu saya kata tadi kalau dia boleh susun di Sabah, tak mustahil kita juga boleh susun di Selangor. Okey. So Datuk sini ini kenyataan daripada Timbalan Pengerusi Perhubungan bukan daripada kenyataan daripada Ketua Bahagian Gombak saja. Ia merupakan Timbalan Pengerusi Perhubungan, tentulah ada perancangan yang sedang disusun. Cuma ini Datuk Ismail Safian, Datuk Dekan Salam. Datuk Ismail Safian dia bertapik. Dia bertanya, dia kata akar umbi UMNO cukup terkesan dengan situasi hari ini. Iaitu permuafakatan dilihat akan bertukar jadi perbalahan. Pimpinan lebih ramai yang membisu dari menangani permasalahan perasaan ahli akar umbi. Jadi dia kata Presiden juga tidak menjawab secara tuntas hubungan dalam muafakat nasional. Jadi dengan PBM masalahnya ahli akar umbi tidak dapat menerima kehadiran PBM. Saya tengok dia dalam wall saya penuh duk ni. Semua tak boleh terima ni. Aliman, Norefin, Zul Hamli, bunyi bising tu saudara Zai itu mercun. Mereka masih lagi merayakan Deepavali. Carry on Saudara Halim, kemudian Zabidi, ramai duk ni semuanya tidak boleh menerima. Jadi apa pandangan Datuk? Sebab kita tak boleh bekerjasama dengan Parti Pribumi. Saya tiap malam saya mengatakan tu, bahawa Parti Pribumi niatnya lain tak ada. Adalah untuk membunuh UMNO. Sejak ia diwujudkan, sejak ia diasaskan, lain tidak bukan melainkan untuk mematikan UMNO. Malahan kalau kita dengar kenyataan-kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin dalam Facebook yang tersiar apa semua tu, memang dia tidak sama. Malahan dia tuduh pula, dia kata PAS lah apa semua bersekongkol dan sebagainya. Cuma masalah sekarang ni, hubungan kita dengan Parti Pribumi ini yang menimbulkan masalah di peringkat akar umbi. Yang macam mana Tan Sri Anwar Musa pula cuba dilihat sebagai juara untuk membela Parti Pribumi Bersatu ni pula. Sila Tok bagi pandangan Tok. Ya, ini saya ingat satu isu yang panas. Dah 3 hari Tok benda ni. Panas sangat. Jadi ada orang sebelum saya nak respon kata, izinkan saya sikit kalau benarkan. Saya mungkin nak berkongsi analogi ini supaya mungkin semua kawan-kawan faham. Banyak saya tengok dalam komen dalam media sosial dia mengatakan UMNO ni bergaduh sesama sendiri. Pampung. Parti lain
Senyap je. Ya betul. Jadi dia kata ni UMNO ni berebut jawatan, bergaduh pasal nak kuasa. Saya nak bagi analogi yang mungkin sedikit boleh kita faham. Macam ni di Kampung Laksamana. Ya. Kita ada di sini sekarang. Kalau kita ada jiran yang anaknya 10 orang. Dengan jiran kita yang ada anak 2 orang. Ya. Rumah yang 10 tu akan riuh rendah. Bising lah. Bising lah. Anaknya ramai. Ya. Bising, meriah, Ya. berbanding dengan rumah yang hanya ada seorang anak. Kadang-kadang kita pun kena akui benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tanya, mana jiran sebelah ni senyap je? Ya. Pasal anak dia seorang. Tapi bila ada jiran sebelah yang anaknya 10 orang, mesti ada riuh rendah. Tetapi dalam 10 orang tu, anak-anak tu, bila anak-anak tu dah berjaya, ada yang jadi doktor, ada yang jadi engineer, ada yang jadi mekanik, macam-macam kepakaran ada dalam rumah. Ya. Bila orang kampung ada masalah motor rosak tengah malam, dia pergi rumah tu. Dia Pasal bantu. ada mekanik, dia bantu. Jadi bila kita dalam masalah kita ramai. Bila ramai, UMNO parti besar. Betul. Bila parti besar, mesti ada pendapat dan pandangan yang berbeza. Ya. Dulu ada orang kata, UMNO ni ikut saja apa kata pemimpin. Jadi akhirnya orang kata, kena ubah. Yes. UMNO, suara pemimpin mesti dengar suara grassroots. Yes. Saya nak cakap di Gombak dan saya fikir di seluruh negara. Seharusnya. Apa yang berlaku pada 2018, kita kalah pilihan raya. Saya nak cerita di Gombak dan saya percaya di seluruh 191 bahagian UMNO di seluruh negara ni, situasi yang sama. Ahli-ahli parti kita tak ada kelang kabut. Ya. Ahli parti kita, ibu-ibu kita, saya ada satu momen kanda yang boleh saya izinkan saya berkongsi. Saya nak bagi tahu ni kepada orang yang kadang dah lupa. Ya. Bila ahli kita datang, saya buat pertemuan demi pertemuan. Ibu-ibu ni dengan bapa-bapa kita datang nak buka tabung, bagi RM10. Saya kata, untuk apa tabung ni? Tak apa Datuk, untuk tanggung makan-makan kita malam ni. Sebab Datuk jadi ketua bahagian, zaman UMNO dah tak ada kuasa. Betul. Maknanya kanda, ahli parti di bawah ni jujur. Mereka jujur, mereka tak peduli dan mereka they want to fight back. Ya. Saya bagi tahu pada ahli UMNO Gombak, kita kalah 2018. Pada saya, bila Allah beri kekalahan, itu ujian Allah. Allah nak tengok sejauh mana kita bermuhasabah, kita perbaiki kelemahan yang mungkin ada pada diri kita. Dan bila Allah bagi kemenangan pada mereka, Allah juga menguji mereka. Betul. Dengan kemenangan. Bagaimana mereka mengurus kemenangan mereka. Ya. Jadi, bila ahli-ahli parti yang jujur ni, tak ada kisah. Ya. Di Gombak, 189 cawangan. Ya. Tak ada satu cawangan pun yang tutup bila kita kalah. Berbeza dengan PBM. Tak ada satu tutup. Ahli kita malahan bagi saya semangat. Tak apa Datuk, kita lawan balik. Dan kita kena ingat sejarah itu, bagaimana kita bangkit, kita ada semangat dengan ahli-ahli. Tiba-tiba Allah tarik kuasa daripada kerajaan mereka. Tiba-tiba Atuk bangun pagi, letak jawatan. 22 bulan hilang. Kemudian kita jadi kelang kabut macam ni. Saya suka nak mengingatkan, kadang-kadang saya, ni peribadi kan. Sila. Saya nak berkongsi pendapat saya dengan player-player, sahabat-sahabat saya. Yang semua menonton ni semua sahabat-sahabat saya. Kadang-kadang saya pun terfikir, adakah kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan ada penyertaan PBBM ini adalah satu perancangan tertentu. Sometimes, ada people say, if you can fight them, you join them. Itu falsafah orang putih, orang Melayu. Dia kata, you join. Pasal bila berlaku pilihan raya demi pilihan raya kecil yang mereka kalah, akhirnya kekuatan Mufakat Nasional ni terlampau kuat. Dan mereka masuk dan menyertai. Mulalah berlaku segala apa yang sedang berlaku. Segala masalah sekarang. Masalah yang mula berlaku. Jadi saya rasa kesal sikit bila kita tengok perkara ni, kita tak ambil apa yang berlaku sebelum ni. Saya setuju ada orang cakap ini demi ummah. Kita mesti bangkit. Jadi takkanlah segala-galanya setiap kali UMNO kena mengalah. Bila bercakap soal ummah, UMNO saja yang kena fikirkan. Yes. Saya kadang-kadang tak faham kenapa orang cakap sekarang ni, UMNO bergaduh sama sendiri. Serang DAP pun tak ada. Parti lain saya dengar tak ada seorang pun kadang-kadang ahli parlimennya bercakap pasal DAP di parlimen. Betul. Tengok posting Datuk Seri Najib. Tengok posting Datuk Seri Zahid. Hari-hari bercakap pasal DAP. Kita tak pernah berhenti. Kita mengetahui DAP musuh hakiki kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita mesti tahu juga kadang-kadang siapa yang datang kan dalam rumah kita ni belum kita tahu niatnya bagaimana. Berbeza dengan PAS. Kita akui 60 tahun kita ada masalah dengan PAS. Tapi perbezaan kenapa ahli UMNO dan ahli PAS boleh mendukung Mufakat Nasional ni kanda, sebab dia bermula daripada bawah.
Dia bermula di kalangan ahli, di cawangan, di bahagian sehingga bawa ke 14 September di PWTC. Bezanya Perikatan Nasional, dia bermula daripada atas. Nak arah suruh orang bawah ikut. Atas kehancuran mereka. Jadi dia terbalik. MN ni kita lahir dengan air mata, tangisan, dengan kesedaran. Jadi kita bina MN tu. Jadi walaupun ada pemimpin kita yang kata kita UMNO mesti jadi satu trendsetter untuk menyatukan ummah. Mesti bawa parti-parti Melayu yang lain. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada saya, kalau nak bercakap soal penyatuan ummah, jangan pandang tiga parti dalam ayat tersebut, tak sebut pun UMNO, PAS, Wa'tasimu. Balik-balik mesti menyatukan ummah. Bawalah, kalau betul ke arah itu, bawa sekali daripada amanah. Bawa sekali daripada PKR yang Melayu Islam. Bawa semua. Bawa yang daripada DAP yang ada yang Islam. Duduk, bincang, bercakap soal ummah. Jadi, kenapa pula nak ada beza-beza pula kalau soal kepentingan ummah? Ini ada beza pula. Yang ni tak boleh bawa. Jadi pada saya, akhirnya you talk politik lah. Bagi saya, sebab tu saya kata kadang sama malam mengarut dari pandangan begitu. Tok, saya nak tanya tu, ni sebenarnya apa perlu lagi lah UMNO ni nak dilihat sebagai baik di mata pengkhianat. In the eyes of the traitors, di mata pengkhianat, apa perlu lagi UMNO nak ajak baik? Kita nak tunjuk baik kita dengan Parti Peribumi Bersatu. Apa perlu nak tunjuk baik tu? Pandangan tu apa Datuk rasa? Saya kata tadi kan Datuk, 2018 kita merasai bila kita kalah. Depan mata kita, ahli-ahli parlimen kita lompat. Saya masih ingat lagi Perhimpunan Agung UMNO 2018. Hampir semua perwakilan mengalir air mata bila mengetahui ahli-ahli parlimen kita keluar daripada parti. Mereka menang atas logo Barisan Nasional. Mereka menang atas keringat, perit, payah, jentera, kaum ibu, wanita kita, bapa kita, pemuda kita, petri kita. Yang pergi rumah ke rumah dalam panas terik, mereka lompat. Mereka tinggalkan itu semua. Kita dah rasa bagaimana pengkhianatan berlaku pada kita. Betul. Dan hari ini, bila kita orang suruh, timalah. Jadi tak adil untuk jangan kita mudah sangat arah atas menggunakan alasan yang saya sebutkan awal tadi. Bagaimana kita tak boleh suruh PAS terima balik amanah? Jangan orang paksa kita terima bersatu. Betul. Sebab tu saya di Gombak, saya tak pernah bercakap dengan PAS Gombak, timalah amanah balik. Tak boleh sebab kita faham apa yang ada pada perasaan ahli-ahli PAS. Bila mana amanah, Mak Sabu dan kawan-kawannya mengkhianati perjuangan PAS. Betul. Tapi bila UMNO, kita kena terima. Kita kena mengalah. Mana boleh jadi macam mana ni? Jadi pada saya, mesti ada asas bila kita nak bercakap pengorbanan ni. Betul. Sebab tu kalau kita kata ummah, kita bawa semua sekali. Betul. Duduk berbincang. Kalau nak ummah. Kalau nak ummah. Tapi dia ada beza kan dia Datuk. Maaf sikit. Saya pun pernah cakap 2-3 bulan, bulan 2, bulan 3 lepas. Bila mana kalau ada pemimpin memikirkan soal kuasa, hentikanlah bercakap pasal perjuangan. Betul. Sebab when you talk about power, then you don't talk about survival. Sebab dia takkan boleh meet, dia takkan boleh jumpa. Jadi kalau nak bercakap soal kuasa, fikirlah macam mana nak dapat kuasa. Tapi kalau kita nak bercakap soal perjuangan, inilah suara-suara ahli akar umbi yang saya dah sebutkan tadi. Macam mana kita tidak boleh memaksa PAS hatta untuk bercakap pun janganlah paksa kita. Jadi pada saya ini benda yang mesti kita tengok secara hati yang terbuka. Jangan kita, dan jangan nafikan suara akar umbi. Saya nak merayulah kepada siapa pun, hatta diri saya sendiri. Saya di Gombak boleh tanya seluruh kepimpinan ahli-ahli UMNO, saya selalu buat pertemuan, tanya suara akar umbi apa nak. Dan kita jangan nafikan suara akar umbi. Kerana kekuatan UMNO yang sebenar, jentera kita ialah ahli-ahli akar umbi yang tidak ada kepentingan. Mereka berjuang pada saya kerana lillahi ta'ala, berjuang atas prinsip mempercayai UMNO sebuah perjuangan. Itulah, saya sering setiap malam saya mengatakan bahawa UMNO ini adalah perjuangan. Dia bukan hanya sekadar parti politik. Ia adalah sebuah parti yang ada perjuangan. Begitu juga dengan PAS. PAS juga ada perjuangannya. Perjuangan UMNO lain tidak adalah demi agama, bangsa dan tanah air. Dan perjuangan PAS untuk menegakkan Islam. Di situ ada pertemuannya. Tetapi kalau Parti Peribumi Bersatu ni perjuangannya di mana? Ahlinya ke mana? Kan? Ke mana pemikirannya? Tapi bila mereka nak bersama kita, kita pula kena menyantuni mereka. Kita ni, bukanlah kita nak tunjuk bahawa kita ni abang besar tu. Bukanlah kita nak tunjuk kita, orang kata act kan? Bukan kita nak act. Tetapi kena jauh sekali lah. Berpijaklah di bumi nyata bahawa UMNO ni kita keadaan kita 37 juta.
Parti Pribumi Bersatu pun ahlinya daripada 500,000 dah hilang. Dah lari orang Perak kata dah Raban Teben dah. Malahan sejak 5 tahun tu masih lagi bertaraf parti yang bertaraf proten. Dan rasanya 5 orang yang dibawa ikut Azmin Ali tu dah lari dah ahli parlimennya tu kerana tak boleh menerima. Jadi Datuk, saya nak bertanya Datuk, sejak wujudnya gagasan Perikatan Nasional ni, saya nampak lebih banyak rugi pada UMNO. UMNO rugi dari segi kerana minta bai'ah lah, minta prasangka baik. Dan sekarang ini seolah-olah UMNO dilihat sebagai jahat. Sedangkan mereka melakukan sabotaj demi sabotaj, mereka menyinggung kita. Kalau tengok kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Ketua Pemuda Armada, pimpinan daripada Parti Pribumi menyinggung kita. Jadi masalahnya tu, kita tengok sekarang ni, masalah lah saya kata sebab sahabat kita PAS ni macam tak nak defend kita. Ini masalah tu. Jadi PAS ni seolah-olah yang ini masalah UMNO dengan PBM. Tapi kalau kita balun dengan PBM, ada pula minta kita berlapang dada. Apa pandangan Dok? Saya beza sikit di Selangor ni kita ada pertemuan yang kerap. Kita memahami tak ada ke arah sebab tu saya kata di Selangor tadi kan Datuk, kita boleh materialize Muafakat Nasional. Susah Perhubungan PAS Negeri Selangor, Saudara Roslan Syahid, awal-awal telah menyatakan dalam media sosial beliau, menyatakan di Selangor Muafakat Nasional. Jadi benda tu tak berlaku di Selangor sebab saya fikir kita faham memahami antara satu sama lain. Apatah lagi di Gombak ni. Cukup luar biasa ikatan yang ada antara saya dan yang di-Ketua PAS kawasan dan juga pimpinan PAS kawasan Gombak. Kita faham antara satu sama lain. Maybe because our concern is clear. UMNO dan PAS di Gombak dan di Selangor, kita dapat menyatakan concern kita yang jelas. Tapi kalau ianya berlaku di negeri lain, luar daripada pengetahuan saya, tapi saya sukalah nak mengingatkan diri saya, macam kami di Gombak, kalau ada orang usik PAS Gombak, maknanya menyentuh juga UMNO. Sebab cubit peha kanan, peha kiri terasa. Itu menjadi budaya kita di Gombak. Sebab hubungan dah terjalin lah. Tapi macam mana pun Datuk, di seluruh negara ni kita melihat sebab kadang-kadang mereka lupa tu. Mereka lupa the rule of politics. Rule of politics ni tu, pertama sekali, trust nobody and suspect everybody. Dan kalau mereka melihat nak kita jadi baik, saya kata kalau nak jadi baiknya, tempatnya lah tempat orang ambil sembahyang lah. Kan, nak jadi baik. Sebab dalam politics ni, dia kata, if good people stay in ovulation lah. Duduk tempat sembahyang, dekat mall dan sebagainya. But, as a fighter, we must go to the battle. Jadi, saya bersetuju dengan Datuk because saya yakin Datuk, you have to go to the battle. Kan? Battle you kali ini, Datuk, you bertentangan, you sebagai Timbalan Pengurusi Perhubungan Selangor, you akan berhadapan dengan pengurusi pilihan raya Malaysia. Sila Datuk bagi ulasan. Saya dah kata awal tadi kan, saya mohon doa. Kita di Selangor, jelas. Tan Sri Pengurusi dah maklum, jelas. Muafakat Nasional. Dan kita tak ada, saya nak jelaskan sikit di Selangor. Bila orang, saya tengok kadang-kadang netizen, dia kata kena berhati besar, berjiwa besar. Tapi tak berlaku di Selangor kan. Yang saya pun nak tegur sikit, macam Azmin Ali. Sehingga hari ni, dalam mesyuarat ICU, walaupun benda-benda ni benda yang orang nampak kononnya macam remeh. Tapi sebenarnya tidak. Ini melibatkan, tu saya kata tadi, bila nak ada kerjasama, mesti ada satu kesefahaman. Kalau you ignore us, we will ignore you. Ini bukan soal you tak pandang kita atau tidak. Pada saya, kita pun tak harap jugalah dan kita pun lebih bagus lah. Tak ada kerjasama politik ni. Jadi bila you don't think that you need us, we don't even need you also. Jadi di Selangor jelas, kita apatah lagi di Gombak, we will go all out. Okey Dok. Itu saja. Berbalik kepada kita di Selangor ni tu, Datuk sebagai orang baru sebab kita melihat sekarang ni banyak perbalahan di antara pemimpin lama dengan pemimpin baru. Sebab UMNO ni dulu membuat antara punca kerana orang menolak UMNO dalam pilihan raya PRU 14 dulu, adanya warlords in UMNO dan mereka terlalu lama. Dan sekarang ni masih lagi orang lama ni macam nak menekan anak-anak muda yang baru. Macam Datuk adalah ahli ketua bahagian. Berapa lama Datuk pegang jadi ketua? Ini pegang. Datuk orang baru. Ketua bahagian time kalah. Tentulah Datuk akan ditekan oleh orang lama. Kan? Jadi saya merasakan banyak orang rakyat Kaumbi
merasakan perlu disantuni pimpinan-pimpinan muda. Muda tu bukan artinya usianya muda, tetapi baru memegang jawatan sebagai ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian. So mereka inilah seharusnya dipilih sebagai calon. Sebab pimpinan yang lama tu seolah-olah telah ditolak oleh rakyat. Jadi apa pandangan Datuk? Di Selangor, saya bercakap soal Selangor ni. Di Selangor kan saya ucap terima kasih kepada abang-abang yang di sini yang ada, kita ada 22 bahagian. Yang ni saya kena akui telah memberi ruang dan kerjasama dan juga boleh kita berbincang atas sifat saya sebagai timbalan pengurusi perhubungan. Dan saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Noh kerana memberikan tasking yang besar sebagai ketua warum Negeri Pilihan Raya Negeri Selangor untuk menengok situasi keseluruhan pilihan raya. Pada saya sistem ataupun wallet ni dah tak ada. Sebab bila orang saya baru jadi ketua bahagian, penggal yang pertama ni, bila diletakkan sebagai timbalan pengurusi perhubungan, diterima dengan baik oleh semua abang-abang yang lama yang ada dalam negeri Selangor ni, dan apatah lagi oleh kawan-kawan yang seangkatan dengan saya, zaman saya menjadi ketua pemuda bahagian dulu. Jadi ini yang kita kata di Selangor, Alhamdulillah. Sebab tu kan dia tengok tak ada banyak masalah internal politik di negeri Selangor. Tan Sri Noh Omar mendapat sokongan 100% daripada bahagian-bahagian untuk mentadbir dan menguruskan UMNO Selangor, dan saya membantu beliau dan juga jawatan kuasa pengurusan yang lain. Jadi Alhamdulillah Selangor kita ada satu pasukan tim yang cukup baik. Tan Sri Noh seorang yang berpengalaman luas. Saya sebagai orang baru diberikan peluang untuk bagi pendapat dan pandangan, views yang kadang-kadang mungkin agak sedikit out of the norms, bukan luar tabi'i. Luar tabi'i itu orang Gombak. Dia norms yang daripada seperti biasa yang dibuat dan boleh dibincang. Jadi saya rasa itu telah pun berlaku dengan baik dalam kepimpinan UMNO Selangor. Ya, Datuk, macam contoh terbaik Datuk, bila kita pilihan raya di Semenyih. Contoh yang terbaik sekali saya lihat di Selangor adalah Semenyih. Tadi Datuk katakan bahawa kekalahan kita kalau dicampurkan antara undi UMNO dengan PAS pun, kita masih kalah 9,000. Tetapi kerana Datuk Johan berlapang dada. Datuk Johan berlapang dada, beliau sebagai ketua bahagian mengizinkan calon yang baru. Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria. Jadi dalam keadaan begitu, kalau ini dapat dilakukan di Selangor, saya yakin, sebab bagi kita lah, sebab rakyat kadang-kadang dah fed up. Kadang-kadang pimpinan terdahulu, bukanlah kita nak marah mereka, sebab mereka ni kadang-kadang kita bagi pandangan, dia rasa ini pandangan budak-budak muda je, orang baru. Dan Datuk sebagai mewarisi generasi baru dalam Selangor. Berapa ramai ketua bahagian baru untuk Selangor? Saya ingat 11-11. 11-11. Dia tahun ni pemilihan pada kali ni 11-11. 11 yang lama, 11 yang baru. Just nice. Oh, ada 22 bahagian? 22 bahagian. Daripada 22 bahagian, 11 yang lama, 11 yang baru. Jadi kita mengharapkan agar yang mana yang lama tu didik lah. Sebab itu selalu saya memegang pepatah, yang tua menyantuni dan menyayangi yang muda, dan yang muda akan menghormati yang tua. Tak begitu. Saya ingat Datuk akan menghormati pimpinan terdahulu. Kan? Jadi macam di Gombak ni, saya rasa sudah sampai waktunya rakyat Gombak berganding tenaga. Suka tak suka, maruah bangsa Melayu, maruah UMNO mesti ditebus. Saya memilih Datuk untuk live saya malam ini. Datuk orang pertama, saya merasakan bahawa this is the time untuk kita to prove that orang Gombak sudah mampu. Tambah-tambah lagi, Datuk adalah anak lincah. Allahyarham bapak Datuk adalah guru lincah. Mana semangat lincah? Mana semangat wira bangsa Melayu untuk melihat bahawa negeri ini? Sebab saya berkali-kali mengatakan, whatsoever come, tonggak kuasa Melayu mesti berada di Putrajaya. Datuk tidak boleh mengizinkan calon lain berada di Gombak ini. Mesti datang daripada tangan Datuk. Sekarang ni saya cabar Datuk. Datuk sebagai anak lincah, Datuk kena cari orang, kumpul, pastikan jumlah pengundi lebih. Bagi saya, Datuk bertanggungjawab untuk memastikan UMNO kembali segar di Gombak. Macam mana, Datuk? InsyaAllah. Saya mohon doa. Sebab tu saya tak ada berlapik-lapik. Saya senang. Jadi orang tahu. Saya minta maaf, Dok. Kasar sikit, Dok. Betul. Saya jelas. Jadi kita dah buat pendirian yang jelas. Dan saya fikir benda lagi bukan benda yang rahsia. Semua orang tahu. Kita tidak akan bersetuju sekiranya ada orang-orang yang tertentu perlu kita bagi sokongan.
Saya kanda minta maaf Ya. secara peribadi, saya tak mampu untuk pergi kepada semua ahli UMNO di Gombak untuk menyatakan jomlah sokong sipolan-sipolan ini. Tak boleh sebab pada saya benda yang luar daripada kebiasaan naluri fitrah manusia. Berapa ramai pengundi di Gombak seluruhnya? Ada 145,000 sekarang. So anak lincah. Ya, insyaAllah. Dengarlah saluran daripada ketua anda bahawa orang Gombak ni, ini ketua anda merayu ni. So daftar pengundi ada 110,000. Dekatilah 145,000. Pengundi. Mesti. Sebagai saya mesti. Ini pilihan raya PRU 15 nanti tidak ada lain tak bukan. Tok, nampak gaya Tok, kita ni overrun sikit. Dan saudara, kalau ada masa akan datang, saya akan dapat berbual lagi. Tapi saya berminat Datuk anak muda seorang lagi, Datuk punya Naib. Apa siapa nama dia? Farid. Mana Datuk Farid? Saya nak jumpa Datuk Farid. Sebab saya nak kerjakan dia. Sebab dia anak muda. Kalau dia tak mampu untuk mengembling tenaga anak muda, kan? Bagus. Kita ada gabungan yang baik. Timbalan yang bagus, naib yang muda. Wanita, ketua wanita, Antoni. Ketua pemuda, ketua putri. Kita ada tim yang solid di Gombak sekarang. Saudara, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Megat dan kita akan berjumpa lagi malam besok. Kita akan mengulas tentang politik semasa berhubung sebab besok adalah Parlimen akan bersidang semula. Kita hayati tadi ada pada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tengku Razak Hamzah. Kita akan ulas besok. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Datuk bagi kesempatan dua kata. Saya ucap terima kasih kepada Kanda Datuk Amir dan semua pelayar. Saya mengharapkan sokongan terutamanya untuk negeri Selangor. Saya dah sebut tadi. Dan pastinya lebih pada itu ialah untuk muafakat nasional di Gombak ni. Di Parlimen Gombak dan ketiga-tiga DUN sekiranya berlaku pilihan raya nanti. Terima kasih.